Baik, kembali dalam agenda awal ni Malaysia memilih P108 Shah Alam. Kita dah bersama dengan 3 calon sebelum ini dan ini calon P108 saudara Azli Yusof Pakatan Harapan bersama-sama dengan saya dari Seksyen 2 Shah Alam di Medan Selera ini. Selamat datang, terima kasih tuan bersama-sama dengan Esra Awani. Terima kasih kena menjemput saya. Ya, orang kata ini kubu kuat Pakatan Harapan. Sebagai permulaan bagaimana tuan merasakan berada sebagai calon muka baharu di sini? Memang kita pernah menang dulu Pakatan Harapan pada PRU yang ke-14 yang lepas, tetapi saya tidak menganggap ini sebagai fixed deposit, sebagai kubu kuat, tetapi saya harus bekerja untuk pastikan bahawa Pakatan Harapan akan terus kekal menang di sini. Ya. Sebagai muka baru, betul saya muka baru, tetapi saya bukanlah asing di Shah Alam ini, kerana saya telah mula hijrah ke Shah Alam ini pada 1985 lagi, belajar di Kolej Pengajian Persediaan, dulunya Intex, kemudian saya melanjutkan pelajaran ke luar negara dalam jurusan kejuruteraan, dan apabila saya pulang saya terus menetap di Shah Alam juga, di Seksyen 27 Alam Megah. Kemudian pada 1997 saya membeli rumah di sini dan terus menetap di Seksyen 7 Shah Alam. Ini bermakna tuan jiwanya dah memang ada dekat sini. Tetapi satu perkara, isu kritikal ketika ini, kita dibelenggu dengan isu-isu besar seperti masalah banjir dan sebagainya. Ini antara satu situasi yang mungkin calon sedang bekerja keras untuk memastikan bahawa situasi ini dapat diselesaikan jika tuan menang di Shah Alam. Betul, ini memang menjadi agenda saya yang pertama, dan untuk pastikan ini ia perlukan satu pendekatan yang holistik. Ya. Tidak cukup hanya dengan mitigation plan atau rancangan mitigasi yang bersifat jangka pendek, tetapi ia harus dilakukan secara lebih menyeluruh sesuai dengan perubahan iklim yang berlaku sekarang ini, kerana kita nak pastikan bahawa langkah jangka panjang ini harus dilakukan di peringkat federal. Kerajaan negeri Selangor telah memperuntukkan, saya difahamkan memperuntukkan sebanyak 100 juta ringgit untuk mitigation plan, rancangan mitigasi jangka pendek, memastikan bahawa drainage sistem ini dilakukan dengan baik, berlakunya tebatan banjir, benteng, takungan, kolam takungan tadan hujan dan pam, untuk pastikan bahawa langkah jangka pendek ini dapat disegerakan untuk menangani masalah yang segera untuk beberapa tahun yang akan datang. Tetapi untuk jangka masa yang panjang, saya akan pastikan dan angkat perkara ini bersama-sama dengan rakan kita di Parlimen dalam Pakatan Harapan, bentuk kerajaan dan ada master plan yang menyeluruh untuk mengatasinya sesuai dengan perubahan iklim yang berlaku. Sebuah bandar terancang yang terawal dan kemudiannya perlu dirancang lagi dengan lebih rapi seperti yang tuan nyatakan tadi. Tapi antara satu faktor penting adalah apabila kita melihat kepada demografi jumlah pengundi di sini, mungkin lebih daripada 70%, hampir 80% adalah pengundi-pengundi Melayu khususnya. Bagaimana tuan nak meletakkan bahawa inspirasi yang ada dalam seorang calon Azli Yusof itu untuk membawa kepada satu keadaan penduduk dan juga penempatan yang lebih baik khususnya di Shah Alam? Memang menjadi impian saya, sebab saya telah berada di sini lama, lebih 30 tahun. Memang jadi impian saya melihat perkembangan di Shah Alam ini, daripada kawasan yang dahulunya hanya ada lebih di selatan Federal Lebuh Raya Persekutuan, kemudian dia berkembang di Seksyen 14, kemudian ada Setia Alam, ada Denai Alam, ada Elmina, Bukit Jelutong. Jadi di sebelah utara ini telah berkembang dengan baik, satu infrastruktur yang tersusun, tetapi ada bahagian di selatan Lebuh Raya Persekutuan yang agak ketinggalan. Masih ada lagi Pangsapuri di Seksyen 16 yang berusia 60 tahun, masih lagi satu bilik. Jadi saya memang menginginkan supaya kehidupan di Shah Alam ini sesuai untuk didiami oleh semua lapisan masyarakat, yang selesa dan tidak ada yang terpinggir. Jadi kawasan-kawasan yang lama ini harus ada pembangunan semula, melibatkan perumahan yang baru yang sesuai untuk generasi kedua, ketiga dan seterusnya, kerana rata-rata masyarakat Shah Alam ini bila dia dah masuk ke Shah Alam, dia tak nak keluar dah. Sama macam saya juga. Saya ada duduk Shah Alam, beli rumah pun terus tinggal di sini, dan kita selesa di sini.
kerana macam saudara sebut tadi 70% penduduknya adalah orang Melayu, orang Islam, dan kita sangat selesa duduk di sini dengan pengajian, banyak masjid dan surau penuh dengan majlis-majlis ilmu, dan saya kira itulah perkara yang saya impikan dan saya ingin lakukan bersama-sama dengan kerajaan tempatan, kerajaan negeri, dan tambah lagi lah bila kita diberikan peluang untuk mentadbir kerajaan persekutuan nanti, seharusnya Shah Alam ini akan menjadi tumpuan saya untuk membangunkannya sesuai untuk semua golongan, bukan saja golongan yang berpendapatan tinggi tetapi juga golongan menengah ke bawah, apatah lagi golongan B40. Ya, Tuan, bila kita bercakap berkaitan dengan selesa, antara perkara yang paling besar untuk kita faham adalah apa sebenarnya yang Tuan nak buat di sini, contohnya kan, apa isu-isu utama yang perlu diselesaikan. Tadi isu banjir itu adalah isu paling utama. Tetapi selepas itu, hal berkaitan dengan poket rakyat, berkaitan dengan kos sara hidup, berkaitan dengan penempatan, harga rumah yang bagaimana, apa yang boleh Pakatan Harapan janjikan? Perkara pertama yang ingin saya lakukan ialah bersama-sama dengan rakan-rakan dalam Pakatan Harapan ialah untuk nak pastikan bahawa kos sara hidup ini dapat kita tangani dengan baik. Kita harus tangani kos sara hidup, inflasi, kerana dia bukan sahaja membebankan golongan B40, golongan pekerja, tetapi juga dia membebankan golongan M50. Jadi kos sara hidup adalah tawaran sebenarnya yang pertama yang dikemukakan oleh manifesto Pakatan Harapan, dan ini adalah tumpuan kita sebenarnya yang pertama. Kemudian yang saya sebut tadi banjir, dan selain daripada itu saya inginkan juga supaya generasi yang baru, terutamanya anak-anak muda ini, mendapat peluang pekerjaan yang lebih baik, ada ruang-ruang untuk mereka menjadi usahawan, berdikari dan mendapat kemudahan yang selesa. Oleh sebab itu saya akan usahakan supaya di Shah Alam ini ada hub e-business. Hub e-business yang memberikan ruang kepada anak muda untuk mereka berkumpul, berniaga secara online, bertukar fikiran, ada tempat untuk mereka berseminar, ada tempat untuk mereka bermesyuarat, ada tempat untuk mereka berkumpul dan bertukar-tukar fikiran. Yang kedua yang penting untuk anak muda juga ialah saya akan pastikan dan perjuangkan supaya anak-anak muda yang memang sekarang ini berminat dan terlibat ramai dalam bidang gig economy, supaya mereka ini diberikan jaminan perlindungan keselamatan. Rata-ratanya tidak ada kecuali mereka yang ada kesedaran dalam membeli insurans dan seumpamanya. Oleh sebab itu mesti ada satu dasar ataupun perundangan yang mewajibkan supaya mereka yang terlibat dalam gig ekonomi ini diberikan jaminan perlindungan keselamatan. Tuan dah sebut berkaitan dengan calon-calon berkaitan dengan pengundi-pengundi muda. Dia tahu pengundi muda besar jumlahnya di sini berbanding daripada PRU yang ke-14 yang lalu. Calon-calon yang bertanding selain daripada tuan juga muda-muda juga, antaranya daripada Perikatan Nasional, Barisan Nasional dan juga Pejuang. Tetapi selepas ini mungkin ada dalam tempoh 2 ke 3 minit ini, apa yang tuan boleh janjikan bahawa sekiranya tuan berada di sini sebagai seorang wakil parlimen yang membawa suara ke Dewan Rakyat, bagaimana ketegasan, komitmen dan juga perjuangan daripada Tuan Azli sendiri untuk memastikan bahawa segala apa yang tak ada dekat Shah Alam ini dapat dilaksanakan dalam tempoh dan juga masa yang terdekat. Saya memang suka untuk melibatkan ramai stakeholders, mereka yang terlibat dalam membuat keputusan ini, kerana saya pernah menjadi sebagai ahli majlis di Bandaraya Shah Alam ini selama 3 penggal. Jadi saya biasa melakukan libat urus dengan semua pemegang taruh di sini, sama ada golongan peniaga, golongan profesional, mereka yang terlibat dengan perniagaan di pusat-pusat komersial di sini, untuk pastikan bahawa ada satu kerjasama di antara satu sama lain, dan pandangan-pandangan mereka itu saya akan pastikan supaya semuanya dapat kita rangkumkan untuk pastikan bahawa Shah Alam ini dapat kita jadikan sebagai
sebuah bandar kediaman dan juga bandar perniagaan yang sesuai untuk didiami, insya-Allah. Ya. Berbaki 6 hari, saya pasti gearnya telah pun berada dalam tahap maksimum seperti Tuan Aziz sendiri untuk siri kempen dalam minggu terakhir ini sebelum masyarakat dan juga pengundi seluruh Shah Alam menunaikan tanggungjawab mereka. Terima kasih kepada Tuan Azli Yusof. All the best saya ucapkan. Semoga apa sahaja yang diaspirasikan ini akan menjadi kenyataan sekiranya Tuan Azli dipilih oleh pengundi di P108. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih kepada anda yang menonton agenda awal ni. Pastinya kami bawakan langsung dalam segmen Malaysia Memilih dari Seksyen 2 Shah Alam di Medan Selera ini, dan kita pastinya menantikan bagaimana keputusan. Kita bawakan ke-4 calon hari ini. Keputusannya hanya kita akan ketahui pada 19 November nanti. Sekian dulu, saya Ihsan Dahaya mewakili rakan saya Zulfitri Yusof dalam agenda awal ini dan juga Fauzi Zain. Assalamualaikum dan jumpa lagi.